Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita nak ulas apa yang diluahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong berkaitan dengan peristiwa langkah Sheraton yang berlaku pada tahun 2020. Selepas 3 tahun, Baginda mendiamkan diri. Selepas 3 tahun, Baginda tidak cerita apa-apa yang berlaku. Akhirnya, Baginda mungkin sudah tidak tahan lagi. Akhirnya mendedahkan apa yang berlaku sebenarnya dalam isu kemelut politik Malaysia pada tahun 2020 ketika langkah Sheraton berlaku. Dan ketika itulah Perdana Menteri kita yang ketujuh, yaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri kerana menurut Tun Mahathir Mohamad, beliau telah pun kehilangan sokongan majoriti di Dewan Rakyat. Sebelum kita teruskan ulasan tentang titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia, pendedahan suara hati Kebawah Duli Yang Maha Mulia, juga apa yang diceritakan oleh Baginda kepada kita semua ini, sila dulu tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara, Baginda yang di Pertuan Agong bertitah, tiada kemulut politik jika episod sebelum pengunduran Perdana Menteri yang ketujuh tak berlaku. Apa sebenarnya episod sebelum pengunduran Perdana Menteri yang ketujuh ini? Apa yang dimaksudkan oleh Baginda? Negara tidak akan berdepan dengan kemulut politik yang berpanjangan jika kejadian yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ketujuh tidak berlaku titah yang di Pertuan Agong. Menurut Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, apa yang berlaku itu membawa politik Malaysia berada dalam keadaan yang tidak menentu titah Baginda. Menyampaikan titah diraja semasa istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 di Parlimen hari ini, Baginda mengimbas semula bagaimana kemulut politik tanah air itu berlaku. Ia kemudian membawa kepada pertukaran 4 Perdana Menteri selepas satu pilihan raya umum sebelum Baginda diminta memberikan perkenan membubarkan Parlimen. Beta tak berniat untuk mencampuri urusan politik negara, apatah lagi untuk mengatur percaturan lanskap politik tanah air titah Baginda. Pada pengamatan Beta secara peribadi, jika episod yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ketujuh tidak berlaku, nescaya kemulut politik yang berlaku sehingga kepada PRU15 juga akan dapat dielakkan, kata Baginda. Lebih penting lagi, kemulut politik yang membelenggu negara hampir 4 tahun lamanya boleh dielakkan jika semua ahli yang berhormat dan ahli politik negara bersedia untuk menepikan perbezaan dan bersatu padu semata-mata atas dasar untuk menjaga kepentingan rakyat Beta dan negara yang kita cintai ini, titah Baginda lagi. Menurut Baginda, kemulut yang melanda negara sebelum ini merupakan pengalaman yang sukar untuk dilupakannya. Penyampaian ucapan titah ketika itu dalam nada yang agak santai disambut dengan ketawa oleh ahli-ahli parlimen. Agong tidak menyebut secara khusus insiden pembelotan sekumpulan ahli parlimen PH yang meninggalkan gabungan berkenan sehingga menyebabkan kejatuhan kerajaan. Bagaimanapun untuk rekod, langkah 11 ahli parlimen PKR diketuai Azmin Ali ketika itu menjadi timbalan presiden, serta tindakan Muhyiddin Yassin membawa bersatu meninggalkan PH menjadi punca kejatuhan kerajaan yang sebelum itu mendapat mandat daripada kerajaan atau dari rakyat. Bekas ahli PKR terbabit kemudian memberikan sokongan kepada Bersatu dan didukung pula oleh PAS dan BN untuk membolehkan Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8. Namun, tempo perkhidmatan Muhyiddin hanya bertahan kira-kira 17 bulan sebelum dia terpaksa meletakkan jawatan dan digantikan oleh ahli Parlimen Berar, Ismail Sabri Yaakob. Titah Agong, Baginda terpaksa menggalas tugas yang berat bagi memastikan pentadbiran negara dapat berfungsi dengan sebuah kerajaan baru.
Disangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Perdana Menteri ke-8 Malaysia juga telah meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021. Maka beta sekali lagi terpaksa menggalas amanah berat untuk memilih dan melantik Perdana Menteri yang baru, titah baginda. Menurut Agong, kemerdekaan Malaysia yang berusia 66 tahun pada tahun ini sepatutnya menjadikan ia sebuah negara yang matang dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Jika kepelbagaian, kemajemukan dan kekusutan politik yang berterusan menjadi punca perbalahan dan perpecahan, beta merasa khawatir. Suasana damai dan kemajuan yang didambakan tidak akan menjadi kenyataan buat selama-lamanya, titah baginda. Luahan perasaan daripada tuanku yang di-Pertuan Agong ini memang betul-betul menusuk kalbu kita sebagai pemerhati politik. Sejak tahun 2020, kita mengikuti episod demi episod, tumbang demi menumbang, tumbang ditumbangkan, tarik sokongan dan tarik sokongan dan tarik sokongan. Kita rasa kecewa. Karena bayangkan, lebih kurang 3 tahun masa Malaysia telah pun dibuang dengan begitu saja. Selama 3 tahun, negara kita tidak melakukan apa-apa. Negara kita hanya sibuk dengan apa? Sibuk dengan politik. Sibuk tumbang-menumbang, sibuk jaga sokongan, dan sibuk pula takut dicantas dan dijatuhkan. Akhirnya, apa yang berlaku adalah pancing politik di sana-sini, lantik sini sana. Itulah yang membuatkan baginda mungkin meluahkan perasaan baginda dengan berkata, suasana damai dan kemajuan yang didambakan tidak akan menjadi kenyataan buat selama-lamanya jika kepelbagaian, kemajukan dan kekusutan politik yang berterusan menjadi punca perbalahan dan perpecahan. Ini menyebabkan baginda merasa khawatir. Dan baginda juga mengatakan pendedahan yang paling mengejutkan kita ialah baginda tuanku juga sangat bersetuju dan tahu tiada kemulut politik jika episod sebelum pengunduran Perdana Menteri yang ke-7 tak berlaku. Sudah terjawab apa episodnya? Episod langkah Sheraton. Itulah sebelum yang ini kita telah mengatakan bahawa langkah mengkhianati mandat rakyat, langkah mengkhianati rakyat, akhirnya makan diri kepada mereka yang mengkhianati rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.